بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan, dengan satu peluang demi satu peluang yang Allah berikan kepada kita dengan titik usia kita yang masih lagi ada baki dan sisa. Moga-moga kita di kalangan orang yang bijaksana yang mengguna pakai peluang yang diberikan oleh Allah dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, agak lama juga kita terhenti, beberapa kali tak dapat nak main tuan-tuan. Hari ni nak sambung balik. Saya tak mau panjang-panjang mukadimah, sambung terus kita punya pengajian kita, pendiskusian kita tuan-tuan. Kita berhenti pada surah At-Takatsur. Kita berhenti pada surah At-Takatsur. Saya duk ingat tadi berhenti Al-Qari'ah, At-Takatsur tak habis lagi. At-Takatsur. At-Takatsur tuan-tuan, kita akan bincang tentang, kita dah mula masuk tentang tafsir dan ulasan. Apa cerita At-Takatsur? Saya bagi sekali imbas supaya kita dapat gambaran ayat ni ayat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Surah At-Takatsur ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Apa kisah At-Takatsur? Ayat yang pertama Allah sebutkan alhaakumut takatsur, bermegah-megah, menunjukkan kelebihan, sering menjadikan kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk lubang kubur pun masih lagi dengan perangai bermegah-megah. Kalla saufa ta'lamun, jangan buat macam tu, nanti kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu yang sombong itu. Thumma kalla saufa ta'lamun, dan jangan buat macam tu, kelak kamu akan tahu nasib kamu nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, nescaya janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kalla la tarawunnal jahim, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim nanti.
la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin, dengan mata kepala kamu, dan kamu akan yakin sendiri dengan mata kepala kamu. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu mesti dan pasti akan ditanya kelak tentang nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Ni maksud surah At-Takatsur. Perbincangan kita tuan-tuan tentang apa? Tentang kebanggaan di dunia dan soalan berkaitan dengan amalan. Maknanya semua orang tuan-tuan, manusia ni nama aja manusia yang diberikan kita peluang hidup, akan ditanya semua tentang apa yang kita berurusan dengan dunia ni. Walaupun dengan sebatang pen yang kita miliki, dengan sebatang pen kita ada kat kita ni, sebatang pen ni tuan-tuan akan disoal. Hang dapat pen ni daripada mana? Hang beli dengan duit apa? Hang beli untuk apa? Beli untuk tayang ke? Jenama paker untuk tayang ke orang ke? Jenama satu batang pen sampai harga beribu ringgit. Hang beli untuk apa? Untuk bangga ke? Untuk seronok ke? Maka tuan-tuan, kesemuanya akan disoal. Seorang pun takkan lepas. Kalaulah sekiranya sebatang jarum pun akan ditanya, agak-agak yang kita duk miliki sekarang ni tak ada benda soal ke? Tuan-tuan, apatah lagi yang melibatkan harta-harta kita, melibatkan anak pinak kita, melibatkan ahli keluarga kita yang kita miliki, semuanya akan dipersoalkan. Sambungan daripada perbincangan kita hari itu tuan-tuan, muka surat 387. Kita bincang hari itu tentang ulasan daripada ayat tentang bermegah-megah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perbincangan kita tentang ayat ini, iaitulah ayat tentang bermegah-megah, menunjukkan kelebihan masing-masing, sering melalaikan kamu sampai masuk dalam lubang kubur. Bahasa kita, sampai masuk lubang kubur. Tuan-tuan, sambungan dia ialah, dulunya kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur. Nabi kata apa? Dulunya kami telah menegah kamu, sebelum ni aku pernah tegah kamu daripada menziarahi kubur sebelum ni. Sebab apa tuan-tuan? Nabi melihat ada berlaku melampauan ke atas orang yang ziarah kubur, terutamanya kaum wanita. Kaum wanita Arab tuan-tuan, ada satu trend yang dia kena terjemahkan kesedihan dia. Terjemah sedih lagu mana tuan-tuan? Terjemah sedih dengan meratap dan meraung. Bahkan ada yang berguling-guling. Trend yang dia buat mutaakhir, selepas daripada zaman-zaman tersebut, zaman jahiliah belakang ni tuan-tuan, sampai lah pun ada satu perangai orang Arab ni tuan-tuan yang agak pelik. Perangai dia apa? Dia suka bunyi. Dia akan bunyi dengan lidah dia. Nak buat pun malu tuan. Dia bunyi, satu jenis bunyi, dia guna lidah dia tutup atas ni, dia bunyikan bunyi tu. Bunyi tu bunyi tu ada dua maksud. Satu maksud ketika seronok, satu maksud ketika sedih. Seronok pun dia buat lagu tu ke? Kenuri kahwin, dia nak sambut orang. Kenuri kahwin, dia nak sambut pengantin masuk, dia bunyi. Kita tak bunyi. Kita mula-mula kenuri kahwin, kita start dengan selawat. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa adim wa dia panjang kan. Mula-mula selawat. Macam tu kat tudung. Yang masuk tu kain meleret kat belakang tu, rambut dogen dia, body weight packer depan rambut. Berhenti depan tu, selawat lah si ustaz ni. Ustaz ni pun selawat. Lepas ustaz selawat tuan-tuan, dia masuk lab pelan-pelan. Lepas habis selawat, lagu apa? Selamat pengantin baru. Sambung selawat tu. Tuan-tuan. Main-main lah. Arab dia, lagu dia bunyi macam lagu nasyid.
tapi merapu pun. Dia satu trend, dia akan buat lidah lagu tu tanda sedih. Maka tuan-tuan, Nabi kata apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur. Dulunya kami pernah tegah kamu daripada ziarah kubur. Fazuru qubur. Ada satu hadis lain Nabi kata fazuruha. Maka hari ni pi ziarah balik, pi ziarah kubur. Fa innaha tudzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Sesungguhnya dengan ziarah kubur ini akan menyebabkan kita jadi orang yang zuhud pada dunia. Sederhana kita dalam melayani dunia ni. Wa tudzakkirul akhirah, dan akan menyebabkan kita teringat kepada, diperingatkan dengan akhirat. Orang ziarah kubur itu matlamat dia. Matlamat Nabi bagi ziarah kubur supaya kita dapat tengok kubur dan ingat mati. Ni kita tengok kubur, kita ingat siapa? Kita sembang dengan member, kemarin baru jumpa dia, hari ni tengok habis lah. Sembang dengan member. Dia bukan. Sebab tu tuan-tuan, matlamat talqin. Tuan-tuan tahu matlamat talqin apa? Talqin matlamat dia ialah memperingatkan orang mati ke orang hidup? Orang hidup. Dia peringat orang hidup. Tapi bagi Tok Imam yang tahu apa nak faham, dia pergi tuju kat orang mati. Dia tengok kat kubur. Si mati dengar tak? Dengar. Bahkan pendengarannya lebih tajam daripada orang hidup. Pendengaran si mati. Dalilnya mana? Dalilnya ialah ketika berlakunya peperangan Badar Kubra, waktu Nabi kumpul balik semua orang-orang kafir yang kalah, yang mati, kumpul-kumpul tuan-tuan, Nabi pergi kat seorang-seorang, ya fulan ibn fulan. Nabi sebut seorang-seorang punya nama. Semua orang kafir Quraisy sebut seorang-seorang punya nama. Nabi kata apa? Sekarang ni percaya lagi apa aku cakap dulu, percaya lagi. Sayyidina Umar tuan-tuan, bila dengar Nabi cakap lagu tu, Sayyidina Umar kerut dia, ya Rasulullah, dia dah mati ya. Dia dengar ke? Nabi kata apa? Sesungguhnya pendengaran si mati ni lebih tajam daripada pendengaran orang hidup. Lagi tajam lagi. Dia lebih dengar lagi. Si mati duduk dalam rumah, kita duduk sembang kat luar. Dia mati awal pula dah. Aku kemarin nak minta hutang, ada dia tak bayar lagi. Dia dengar tak? Dia dengar tuan. Walaupun duduk dekat luar tu. Tuan-tuan, maka pendengaran si mati lebih tajam daripada pendengaran orang hidup. Walaupun begitu, terkesan daripada talqin tu ialah untuk orang yang hidup ni, supaya dia beringat. Tapi orang hidup ni dengar tu duduk bergulung kok don tepi kubur. Tak ada juga. Baik tuan, sambung. Hadis tersebut sahih. Sementara itu Al-Hakim dalam sahihnya pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fadhuruha fa innaha turiqal qalb wa tudmi'al 'ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajra. Sesungguhnya aku sebelum ini telah larang kamu semua dari ziarah kubur. Kini ziarahlah kubur. Sesungguhnya ia boleh melembutkan hati, mengalirkan air mata dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kamu berkata jauhilah kubur. Jangan kata macam tu. Walaupun begitu, hukum orang perempuan ziarah kubur boleh tak boleh? Boleh tak orang perempuan ziarah kubur? Asalnya tak boleh. Ziarah kubur boleh untuk orang perempuan, tapi timing kena tengok. Dia ada timing. Orang perempuan nak ziarah kubur, tengok time. Dia nak hantar suami dia sama-sama nak hantar suami dia meninggal sama-sama dengan semua orang, dengan Tok Imam, Tok Bilal, Tok semua nak pergi hantar sekali. Isteri masuk kubur, orang perempuan masuk ke kubur tuan-tuan, dia punya kubur semua nak langkah. Jalan akan angkat kain sikit. Lepas tu berlakunya ikhtilat. Ikhtilat ni apa? Ikhtilat ni artinya ialah bercampurnya antara laki-laki dengan perempuan. Maka dalam agama ni tuan-tuan, bukan larang orang perempuan ziarah kubur, tak larang. Tetapi tengok timingnya.
Jangan duk pergi sama-sama dengan orang-orang yang pergi hantar suami dia. Tak kita takut terlepas suami masuk awal lagi. Tok Imam duk angkat-angkat, isteri masuk-masuk. Ui, isteri dia lawa. Talqin tuan-tuan, talqin ubah mata. Dari talqin tukar tazkirah tu, tazkirah maka kahwinlah selepas mana ketiadaan suami kamu. Terkeluar perkataan tu lagi. Tuan-tuan. Sebab itu dia tak bagi ziarah lagu tu masa tu. Dia suruh ziarah bila? Lepas semua orang balik, pilah duduk tepi kubur. Pilah duduk. Bukan tak bagi, tapi jangan ziarah sama-sama dengan orang ramai. Perempuan. Satu lagi, janganlah berpakaian pakaian yang khusus. Pakaian nak pergi tengok kubur ni, janganlah pakai pakaian macam nak pergi kenduri kahwin. Pakai dengan gelang-gelang ni abang sajalah bawa main gelang abang beli, teringat. Tak payahlah. Pergi ziarah kubur kot, bukan ziarah habis jual. Tuan-tuan, ini ziarah kubur. Dalam kubur boleh tak nyalakan api? Hukumnya haram menyalakan api dalam kawasan kubur. Dalam kitab dikarang oleh Syekh Nuruddin, saya ingat dulu masa di Mesir dulu ada sekali daurah, Syekh Nuruddin karang tu kitab tentang adab ziarah kubur. Ada hadis tuan-tuan, larangan untuk orang nyalakan api dalam kawasan kubur. Kadang-kadang si penggali kubur rokok dekat tepi sampai gali. Hukumnya haram tuan-tuan. Tak boleh nyalakan api dalam kawasan kubur. Tak boleh bakar. Angkat sampah. Nampak mana bakar ke atas kubur, lagi ke jauh. Atas bawah panas ingat oven bawah tu. Tuan, kan? Jangan bakar dalam kawasan kubur. Tuan-tuan. Baik, sambung balik. Hadis ini merupakan dalil larangan menziarahi kubur jika ziarah disertai oleh kegiatan mungkar, seperti pergaulan bebas laki dan perempuan. Ingat? Nampak tak? Hadis ini merupakan dalil larangan menziarahi kubur jika ziarah disertai oleh kegiatan mungkar, seperti pergaulan bebas antara laki dengan perempuan, fitnah dan perbuatan meratap dan meraung, terutamanya kaum wanita. Kaum wanita kerja duk pergi menangis tak berhenti ni. Baik tuan, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat seterusnya, ayat 3 dengan 4. Dan janganlah begitu, ayat 3, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan macam tu, jangan buat macam tu, jangan duk megah-megah dengan apa yang kamu ada. Jangan, kelak kamu akan tahu akibat perbuatan kamu itu. Dan jangan buat macam tu, kelak kamu akan tahu. Bermaksud satu gertakan, satu ancaman agar kamu menjauhi sifat bermegah-megah, menunjukkan kelebihan harta ataupun pangkat yang membawa kepada pergaduhan, permusuhan, hasad, dengki dan pangkat, dan saling benci-membenci antara satu dengan sama lain. Tuan-tuan, meluat tak kalau orang rajin duk tunjuk sangat benda dia dah? Sekali tak apa lagi, tiap kali jumpa duk cerita benda yang dia ada, lama-lama orang akan benci. Orang bukan suka, sebab bila menunjuk tuan-tuan, menunjukkan kata kita bermegah-megah. Bila bermegah-megah tuan-tuan, lama kelamaan tercampak dalam hati manusia ni sifat tak suka. Tuan-tuan, satu benda yang dipraktikkan dulu oleh orang lama-lama ialah dia mengurangkan momentum penyakit ain. Penyakit ain tuan-tuan, kalau orang Melayu dia panggil kena mata. Orang Melayu dia panggil kena mata, dia tak tahu ain, kena mata. Memang ain tu mata. Dia kena je tuan-tuan, kena dengan puji-pujian. Maka kita nak kena belajar jugalah cara mengurangkan ain ni. Sebab Nabi dalam beberapa hadis, Nabi pernah cerita tentang penyakit ain ni, dan sahih ceritanya. Ada seorang sahabat, bapak dia kena penyakit ain. Nabi kata, mana bapak kamu yang hari tu sihat tu? Sihat elok tengok. Bapak saya sakit ya Rasulullah. Selepas mana ditegur oleh seorang sahabat bertegur bapak dia, pak cik ni sihat sungguh. Lepas tegur lagu tu tuan-tuan, dia kena ain, dia kena penyakit ain.
menyebabkan sakit tak tahu punca, tak tahu sakit apa. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata lain kali dia pergi panggil kawan yang puji tu, lain kali kata apa? Lain kali habaq dekat dia, sebutkan ialah moga Allah berkati kamu. Ubah dengan perkataan doa. Nak puji seorang-seorang tu, handsome hang, nak abang tak, hang sihat sungguh dah. Tambah-tambah orang tua-tua kan, tengok-tengok umur 70 lebih, 80 lebih, duk sihat elok ni. Kata apa? Barakallahu fik. Sebab tu orang Arab dia menukar kalimah pujian-pujian itu kepada barakallahu fik. Moga Allah berkati kepada kamu. Sebab dengan mengubah perkataan itu tuan-tuan, dia mengubah daripada puji-pujian kepada doa. Ni cara nak puji. Ubahlah, ubah sikit. Apa keluar perkataan Arab, tak apa, barakallahu fik, kita pun fahamlah, kata moga Allah berkati kepada kamu. Nak tambah sikit, barakallahu fika wa ahlika, moga Allah berkati kamu dan ahli keluarga kamu. Doa kat depa. Kau cakap bahasa Melayu nampak macam baku sangat. Tak apa, assalamualaikum, orang sihat, moga Allah berkati kamu dengan ahli keluarga kamu. Jadi macam dialog cerita filem pula. Tuan-tuan, jadi ubahlah pada bahasa Arab, barakallahu fik, nampaklah macam orang alim sikit kan. Tapi ubahlah cara tu, sebab kita berniat untuk mendoakan kepada kawan-kawan kita tuan-tuan, nak mengurangkan momentum ain ni. Sebab kadang-kadang tuan kena sungguh. Budak-budak kan tengok comel, tambah mak bapak dia bubuh celak lah kat mata, lepas tu bubuh pula dengan budak-budak, bubuh apa pun comel. Mak dia pula tuan-tuan bagi pakai gaun, rambut kerinting, gulung. Ambil gambar pun dalam Facebook. Berapa ramai puji tuan-tuan. Di kalangan yang puji itu, katalah mulut dia tuan-tuan masin lebih sikit, kena ain. Tu orang dulu dia kata apa, budak tu berak tek hijau kan. Dulu-dululah. Nampaknya tak kena tau, Tapi bila Nabi sebut dalam hadis, ada rupanya. Ada. Tu yang Nabi ajar dalam doa, wa ainin hasid. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli hasidin wa min ainin hasid. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli dhi syarrin min kulli, Allahu akbar, min ainin hasid di hujung tu. Allahumma rabban nas mudhibal bath ishfi anta syafi la shifaan la shifaan la yughadiru saqama wa la alam la shifa. Mai pada ayat bismillah arqika, doa dia panggil ruqyah Jibril. Jibril ajak kat Nabi ruqyah ni. Jibril turun ruqyah Nabi ketika Nabi sakit. Min ainin hasid, daripada mata pandangan yang hasad. Antara doa yang Jibril ajak kat Nabi SAW. Tuan-tuan, baik. Allahumma bismillah a'udzu bi'izzatillah min qudratihi min syarri. Bismillah a'udzu bi'izzatillah min qudratihi min syarri ma khalaq. Baik. Sambung tuan-tuan. Sambung lagi. Bagi perhabis bang. Hari ni bagi perhabis surah ni. Jangan tangguh lagi. Bermaksud tentang gertakan. Di samping itu menyebabkan saling benci membenci. Di samping itu menyebabkan kamu jadi alpa daripada beramal untuk akhirat, atau untuk menjadi umat yang baik tingkah laku dan akhlaknya. Kamu semua akan mengetahui balasan perbuatan tersebut pada hari kiamat kelak. Az-Zamakhsyari, ulama ulumul Quran, kata apa? Menegaskan kalla ialah satu ancaman. Jangan buat macam tu. Kalau la saja bermaksud tidak. Tapi kalau kalla maksudnya apa? Jangan buat leceh, jangan macam tu. Satu uslub yang keras. Dia panggil uslub yang agak keras. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Jangan duk megah-megah sangat yang apa yang miliki. Sebab satu hari nanti benda ni kamu akan menyesal. Seronok ada benda yang kita ada. Jangan megah-megah sangat. Sebabnya benda tu akan ditanya, menyebabkan kamu rasa menyesalnya aku biada benda ni.
kita akan terpaku nanti bahawa ya Allah, kalau tahu macam ni aku tak mau dapat benda ni. Tuan-tuan, ni yang kita katakan yang kalla saufa ta'lamu ni. Baik, Zamakhsyari kata apa? Satu ancaman dan peringatan bahawa tidak sepatutnya seseorang yang prihatin tentang dirinya memusatkan perhatiannya lebih daripada dunia dan mengabaikan kepentingan agamanya. Duk besar sangat pada dunia dia sampai lupa pada akhirat. Tuan-tuan, kita cerita benda ni tuan-tuan, peringatan bersama. Yang bercakap pun sama, yang mendengar pun sama. Dua-dua kena beringat. Dua-dua pihak kena beringat tuan-tuan. Bukan cakap ni ustaz tak ada, ustaz ni ustaz tak apalah, ustaz gitu, tak ada tuan-tuan. Semua kena. Nak bangga sangat dengan kamu, apa yang kamu miliki. Ni malam sikit, hang kena pinjam lah. Hang beli rumah pun bank punya lah. Hang beli kereta pun bank punya. Kalau beli bayar sampai habis sekalipun, ingat pinjaman Allah Ta'ala kat kita sat je kenderaan tu. Tak payah bangga, tak payah apa tuan-tuan. Pakai sekadar untuk menggunanya untuk berkhidmat untuk kita, demi berkhidmat untuk agama. Buat macam tu tuan-tuan. Jangan sampai kereta dan juga rumah yang kita miliki, harta kita miliki, jadi fitnah untuk kita di akhirat. Fitnah ni yang ni tuan-tuan, yang ni yang disebut ni. Itu ceritakan. Ingat, jadi fitnah kepada kita nanti. Nanti jadi fitnah untuk kita. Fitnah apa? Inilah fitnah dia. Maksud fitnah akhirat itu yang ni. Bahawa yang kita miliki rasa macam dah okey dah. Tapi rupanya tuan-tuan, dia satu fitnah. Kelak nanti ditanya, hang dapat pada mana? Hang beli dengan duit apa? Hang beli untuk apa? Pasal apa dah dapat ni hang tunjuk ke orang? Pasal apa hang dapat lagu ni, hang duk tayang, hang buat video, hang buat yang tu, hang buat yang ni. Cerita ke orang pasal yang tu, pasal yang ni. Hang ada anak, hang ada isteri, hang ada kakak, hang ada abang, hang ada mak, hang ada apa? Ui, tayang habis-habis. Tayang untuk apa? Tak saja seronok-seronok. Seronok membohong. Tayang benda ada seronok-seronok. Ada seronok untuk apa? Untuk orang datang dan memuji-muji. Jika ada selit perkataan untuk dipuji, maka tuan-tuan, sila baca surah At-Takasur cepat-cepat supaya kita beringat balik bahawa perkara ini bukan untuk ditonjol dan dimegah-megahkan. Tuan-tuan, bukan untuk dimegah-megahkan. Kerana masuk kubur kelak inilah kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu apa yang kamu akan dapat nanti. Ungkapan kedua berulang-ulang adalah merupakan taukid. Dia panggil taukid. Taukid artinya apa? Menguatkan, mengukuhkan ancaman buruk dan pengajaran. Seterusnya ayat kelima, summa kalla saufa ta'lamun. Ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kelak jangan macam tu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya ialah hendaklah kamu menjauhi diri dari kealpaan dan gila dunia. Jika kamu mengetahui keadaan yang bakal dihadapi dengan penuh yakin, sudah tentu kamu meninggalkan sikap bermegah dan bangga, malah akan segera melaksanakan amalan soleh. Kamu tidak akan leka dengan sifat bermegah-megah. Anda tidak akan lupa urusan akhirat yang amat penting itu, dan tidak lupa membuat persediaan untuknya. Jawapan lau itu maksudnya apa? Lau dihadzafkan, dihilangkan. Andainya ialah jikalau kamu tahu, pasti ia tidak akan melekakan kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu tahu, kamu takkan leka. Sebab sekarang ni kamu tak nampak lagi dengan mata kepala macam mana balasan Allah kepada orang yang bermegah-megah ni. Tak nampak lagi. Allah bagi ancaman. Satu ancaman, nak tahu, buat tengok. Uslubnya macam tu, gaya bahasanya macam tu. Kalau nak tahu, try buat tengok. Tuan-tuan, agak keras tak bagi kita yang dapat ancaman macam tu? Satu manusia, dia main-main duduk depan kita, kita pergi kat depan dia langgar sikit lah. Kita terlanggar sikit belakang kereta dia turun, dia tanya nak kira lagu mana.
Nak kira lagu mana? Kita pun kata, dah, nak kira lagu mana? Kira habis. Kita pun cakap kasar lebih kurang dia. Dia kata, hang ni tak kenal orang ni. Hang langgar kereta aku, hang bayar lah. Kita buat keras. Dia kata, tak apa. Nak buat apa tengok buat Dia kata apa kita tuan? Dia kata apa? Tak apa. Hang buat tengok. Hang berani hang tak bayar, tengok aku buat apa kan. Kita kena ayat lagu tu, apa kita rasa? Takkan rasa dia ni nak buat apa kat aku ni. Ancaman tu baik tak baik? Sudah pastinya ancaman tu ialah ancaman tak baik. Dia kata berani tak bayar, tengok aku nak buat apa kan. Takkan dalam kepala kita fikir mesti dia bagi aku kek sebiji je. Kan fikir lagu tu. Pastinya dia mesti bagi benda yang tak elok. Tuan-tuan, tak berani yang tak bayar. Kita tahu, aku berani tak bayar. Rumah tak bayar kan? Kita tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Dia satu call dia bagi tahu. Rupanya dia ni abang long kau Ustaz. Ayah anda berapa baku silap banyak Tak sampai 5 minit tuan, orang kepung satu kawasan tuan-tuan dia berkepung tu, kita duduk tengah-tengah. Kita teman-teman, berapa nak kena bayar? Tukar ayat tu tuan-tuan. Maksudnya apa? Ancaman jika ditanya begitu, ancamannya besar tak? Besar, ancaman besar. Baik. Tuan nampak ayat ni macam mana? Gaya bahasa itu tuan-tuan menunjukkan kepada Al-Quran ni, dia bawa dia amat bersesuaian dengan kedudukan masyarakat pada masa tu untuk memahami konteks ayat. Ada tak orang Arab tanya macam tu? Ada. Ingat orang Melayu yang tanya kat orang lagu tu Ingat orang Melayu yang tanya, ingat, tak apa nak buat nanti tengok aku buat bakang. Jangan buat macam tu, nanti tengok aku buat bakang. Rupanya orang Arab buat lama dah. Orang Arab, saya pernah cerita tuan-tuan tentang bagaimana orang Arab ni, satu masa tu Arab Jahiliyah, dalam kitab Rahihul Maktum cerita tuan-tuan, memang tengok gerun gila. Kan kata gerun gila. Ancaman orang Arab. Orang Arab dia cakap, dia akan buat. Dia cakap benda tu, dia mesti buat. Contoh saya nak cerita tuan-tuan kan, tentang bagaimana suatu orang lelaki yang dia cerita tentang kedudukan dia waktu dia jadi seorang kabilah Arab. Dia jadi ketua kabilah Arab. Sebelum Islam dia jadi ketua kabilah Arab. Dia ni kira gangster tuan-tuan, gangster. Sebab orang Arab ni tuan, dia bergaduh kabilah dengan kabilah. Dia ni bangsa lain, dia ni kabilah lain, dia ni kabilah lain. Dia akan bergaduh. Dan bergaduh dia bukan kata macam gampang KL gangster tu main gaduh ramai-ramai tu main sailang lulu sailang yang tu tak boleh pakai tuan. Ni orang Arab punya cara bergaduh perang ni, bukan kata gaduh, perang. Bukan panah dengan pedang ni. Tuan-tuan, ni cerita betul ni. Seorang sahabat Nabi berjumpa Nabi, ya Rasulullah, adakah dosa aku akan diampunkan Allah? Selepas daripada aku masuk Islam ni, adakah Allah akan ampunkan dosa aku yang lalu? Nabi kata, pastinya Allah ampun. Confirm. Masuk Islam, zero balik. Dia kata, ya Rasulullah, dulu masa aku jahil dulu, aku ni adalah seorang pembunuh. Aku seorang pembunuh. Tahu cara mana dia bunuh orang? Dia kata, jika sekiranya aku geram kat kawan tu, aku geram kat si ketua kabilah sana, aku kata gini, aku sebutkan bahawa min ruhi fida'uk, demi ruh aku di dalam genggaman kamu, sekiranya aku dapat mengalahkan kamu satu hari nanti, wallahi demi Allah, dia kata wallahi demi Allah, satu hari aku mesti minum arak dalam tengkorak hang. Demi yang sumpah. Sebab perkataan demi Allah ni tuan-tuan, bukan kata sekarang, bukan kata waktu Nabi mai je. Sebelum ni pun dah keluar dah wallahi ni. Dan orang Arab Jahiliyah akan kata apa? Wabil hubbal wal latta, demi hubbal dan latta. Dia kata apa?
aku akan minum arak dalam tengkorak kamu. Kita dengar macam lawa, apa aku minum arak dalam tengkorak dia ni pula. Tu tentu apa dia buat? Apa berlaku? Satu hari dia kata, aku akan perang dengan dia, aku akan cari jalan untuk berlawan dengan dia one by one. Atok ni, kabilah ni Atok. Kalau aku kalah, hang bunuh aku bagi mati. Dan kalau aku menang, aku akan bunuh hang bagi mati. Tapi janji aku ialah, aku akan minum arak dalam tengkorak hang. Arab dengar-dengar, apa minum arak dalam tengkorak? Tuan-tuan, apa dia buat? Dia akan perang habis-habisan. Kemudian tuan-tuan, dia akan bunuh kawan ni. Jika dia menang pada pergaduhan tu, dia dapat bunuh, dia akan buat apa? Dia akan potong kepala ya. Dia tak, aku nak kepala dia ni je. Badan hamba ambil balik, badan kabilah ambil kepala dia, tak kami berbalik pergi ke perkampungan kami. Letak apa, kayu, cucuk masuk kepala. Kami akan biar di padang pasir bagi kering. Nak buatkan kering ya? Biar bagi kering tu tuan-tuan. Mai burung makan-makan, lalat akan makan, akan urung. Lama kelamaan akan hilang, tinggal tengkorak saja. Dah habis tengkorak semua, dah habis tinggal tengkorak, betul-betul tengkorak tu. Dia kata apa? Aku ni akan ambil tengkorak ni, bahagian ni dia bagi cranium ke? Cranium betul? Bahagian ni. Dia kata, aku akan ambil bahagian ni, ambil pisau, tusuk, buat tebuk, ambil dalam ni lah, bahagian dalam ni lah, tengah-tengah ni akan ambil, kemudian dia akan korek, ukir, sampai berbentuk satu bekas yang macam boleh buayak dalam tu. Dia tak isytihar lagi, kata aku dah menang, aku dah bunuh ketua kabilah, tak isytihar lagi. Sebab dia nak kata apa? Aku janji nak minum arak dalam tengkorak dia. Dia ambil bekas tengkorak yang dia ukir tadi tu, malam pesta muda-mudi dia apa? Malam tu lepas menari gelek apa semua, minum arak. Lastnya tuan-tuan, nak isytihar menang, dia ambil tengkorak tadi punya bekas, dia tuang arak, dia minum tengkorak dalam tengkorak ni. Dia kata apa? Aku dah pun mengotakkan janjiku. Orang Arabnya perangai tuan-tuan. Kering tak? Kering. Agak-agak gangster Arab kering lagi ke gangster Malaysia kering lagi lah? Tuan-tuan, ni dia buat ni, minum arak, lepas tu buang, habis. Tuan, kabilah sana habis ya, aku dah kalah. Tuan-tuan, sampai tahap itu Nabi berdepan dengan masyarakat jahiliah macam ni. Sambung balik. Kemudiannya beliau menerangkan pula makna al-wa'id, iaitu ancaman sebagai berikut, iaitu kamu akan saksikan api neraka di akhirat. Maksudnya ialah kamu merasai azabnya. Ini merupakan jawab bagi qasam yang dimahzufkan. Ayat ini menyatakan ancaman bahana melihat api neraka. Api neraka itu apabila berderuh kemarakannya sekali saja, maka semua para malaikat besar dan para nabi akan jatuh terduduk di atas lutut masing-masing, kerana takut dan gerun menyaksikan kedahsyatan api neraka yang berkobar-kobar itu. Kemudian ayat yang ketujuh, ayat yang second last, ayat yang ketujuh, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat yang ketujuh, kemudiannya sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Maksudnya ialah kamu akan menyaksikan neraka jahim itu dengan pandangan penuh yakin, dengan penyaksian kedua-dua biji mata kamu. Oleh itu jauhkan diri daripada terjerumus ke lembah neraka ini. Dan yang terakhir tuan-tuan, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat Allah yang kamu megah-megahkan di dunia. Yang ni ancaman kita tuan-tuan. Ni ancaman untuk kita nah. Sesungguhnya kamu akan disoal berkaitan dengan nikmat dunia yang melekakan kamu dari beramal untuk akhirat. Hari ini kita hambat dengan macam-macam hambatan. Mungkin bukan orang surau ni tuan-tuan. Kita hambat dengan macam-macam hambatan. Kita hambat benda yang takkan hambat, dah dapat dah. Dapat dah, hambat lagi. Dapat dah, hambat lagi. Dapat dah, hambat lagi. Maksud hambat ni ialah apa?
dia bukan lagi memenuhi keperluan, tapi lebih kepada kehendak untuk menjadi orang yang tamak. Tamak dalam erti kata apa? Melampau dalam mencari sesuatu. Ni tamak. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, apa Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri Al-Man Indonesia kata? Dia kata salah satu daripada perkara yang menyebabkan seseorang mengundang pada tamak adalah rakus dalam makanan. Dia makan rakus, nak makan macam-macam, rakus makan. Dia cari makan tak pernah puas, bukan tak pernah cukup, tak pernah puas. Makan cukup dah. Saja nak tanya tuan-tuan, makan banyak mana cukup? Banyak mana cukup untuk kita makan? Yang nama cukup makan. Makan berhenti sebelum kenyang kan? Maksudnya makan tu sekadar untuk bagi kenyang perut dia. Lebih makan maksudnya apa? Dia dah makan untuk sedap. Dia dah mula makan untuk sedap, bagi sedap mulut. Kita terbiasa dengan bahasa sedap mulut. Kita makan durian, berapa ulas makan durian yang boleh rasa nikmat durian. Saya dah 2 tahun tak makan durian. Saya berhenti terus durian tuan-tuan. Tahun pertama meleleh yang liok, tahun kedua tuan-tuan tengok tak lalu lah. Durian, kita makan durian yang sedap. Tak kat mana sedap? Di mana sedap durian? Beli oci sebiji sampai 300 lebih, 200 lebih sebiji tu. Oh tak apa, beratok nak naik balik pulau tuan, beratok naik bukit, nyut naik bukit. Nak pergi cari durian oci. Turun 350 sebiji. Dah kata naik nyut 300 lebih nyut nyet dah duit. 350 bagi tuan. Nak buka lah ni, buka makan. Oi, dia tarik panjang. Makan. Sedap kat mana? Kat sini ya. Sat lagi dia telan dan masuk. Dia makan durian kampung hat sekilo baru RM5 dengan oci hat 350 sebiji. Durian kampung harga RM5. Sama rasa, masuk dalam perut, masuk, keluar balik, oci balik tak? Kan dia koci. Keluar tuan, nyek keluar dah. Flash tak pakai air, tak pakai duit pun brang bagi. Habis. Nak cerita apa tuan-tuan? Kita punya kerakusan dalam makanan. Rakus kita dalam makanan. Bukan sebab saya tak makan, tuan-tuan. Saya puas makan dah. Puas makan. Sebab puas makan saya berhenti. Sebab puas jugalah menahan penyakit. Tuan-tuan. Jadi sedap dia kat sini je. Kemudian dia lepas masuk dalam perut sama je. Sebab itu tuan-tuan, yang saya sebutkan bahawa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Ad-Dindusi kata apa? Dia kata rakus dalam makanan menyebabkan ramai orang dia akan terpalit dengan perkara-perkara lain. Bermula dari situ punca, dia akan kena pula penyakit tamak, penyakit haloba, datuk timbul riak, timbul permusuhan, nak cari pangkat lebih tinggi, nak naik lebih tinggi, ada orang dengki kat bawah, akan berlaku permusuhan pula. Maka Syekh ni kata apa? Permulaannya ialah rakus dalam cari makan. Baik tuan-tuan, yang terakhir ni tuan-tuan, apa maksud dia? Maksud dia ialah sesungguhnya kita akan disoal kelak. Kamu akan disoal dengan berbagai jenis nikmat, seperti nikmat keamanan. Kita duduk aman damai ni tuan-tuan. Dalam keamanan kita ni, kita pergi mana? Kita duduk shopping mall. Orang duduk kat surau dan masjid waktu antara maghrib dengan isyak. Kita duduk shopping mall, dia kata apa? Lega duduk Malaysia ni, aman, tenteram. Tapi duduk di mana? Di shopping mall antara maghrib dengan isyak. Baik tuan-tuan, yang keduanya apa dia? Nikmat kesihatan. Apa maksud sihat? Sihat bermaksud orang yang mampu langkah mai ke masjid, dia sihat. Berapa ramai yang mai surau masjid? Memang orang penyakit, majoriti sakit mai masjid dan surau. Pasal apa?
persediaan. Sebab dia tahu dia sakit. Yang tak sakit jarang-jarang nak main surau masjid, tuan-tuan. Yang ketiga ialah waktu lapang. Nikmat waktu lapang. Apa kita buat waktu lapang? Akan ditanya. Waktu lapang tengok gambar Hindustan, tiga siri, 3 filem direct, betul apa? Jenis gila tengok gambar Hindustan. Waktu lapang. Waktu lapang tengok handphone, tak habis dengan handphone, video demi video demi video. Lah ni pula handphone tu dia synchronize balik dengan video apa masuk terus. Saja tanya, tapi jangan jawab tau. Saja nak bagi peringat lah, nak bagi teringat nama masing-masing. Sama-sama kita lah noh. Tapi jangan jawab tau. Sendiri tau. Terjaga pukul 4 pagi, pergi toilet ambil air semayang kan, tengok handphone dulu. Balik jawab sendiri. Terjaga pukul 4 pagi, tengok apa dulu? Tengok handphone ustaz, tengok jam pukul berapa. Tak apa. Tapi buka jam tengok berapa, tarik-tarik dia, bercahaya muka dia awal pagi. Tuan-tuan, semayang tak pun. Tentu kita dah kena dengan kawan ni. Ancaman manusia akhir zaman ni tuan-tuan, banyak ancaman. Satu yang ni. Nombor 2 pada tuan-tuan, nombor 2 kita punya ancaman sekarang ni, saya tak tahu lah tuan-tuan, kebelakangan ni lah, kebelakangan ni jenis apa, sihir menyihir ni kebelakangan ni, wallahu a'lam tuan-tuan. Lepas PKP ni pula jadi perangai macam tu pula, kok belah-belah saya ke, saya tak tahu lah tuan-tuan, tapi ini perangai suka, ini perangai lagu tu pula. Habis tu mai pula tu bab saka pula. Bila mai bab saka tuan-tuan, dia mai pula, saya sebut lah tuan-tuan. Ingat tau, ini pesanan penaja elok-elok ni. Tuan-tuan kalau ada masalah, kata orang duk mai apa, jin cakap ke, duk mai cerita tau, dia ni buat, dia ni buat. First kali tuan-tuan pegang ni elok. Jin cakap tak nak betul. Tahu tak? Tok Bomo kalau bagi tahu tuan-tuan, dia yang tu yang dia abang tadi tu lah, orang tu lah buat. Tuan-tuan ingat, Tok Bomo cakap lagu tu dengan Tok Bomo jin juga. Jangan percaya, sebab jin dengan iblis ni, dia punya matlamat dia ialah nak memporak-perandakan umat manusia supaya berpisah-pisah, supaya berpecah-pecah. Yang mai jumpa tuan-tuan, masalah tu lah, masalah ahli keluarga berpecah. Sebab dia kata sampai kita dengar berselirat kepala kita. Dah, ni tok ni buat ni, tok dia buat. Kita tanyalah, macam mana tahu tok buat? Dah masa jin tu masuk, tok ni kata gini. Hai, hang tahu mana? Hang tahu mana tok ni buat? Tahu tok buat? Dah, jin tu kata tok buat. Tuan-tuan, cucu, mak, bapak semua bermusuh dengan tok. Habis. Jin duduk tepi, yes. Tuan-tuan, suami isteri bergaduh pasal apa dia tuan? Mak mentua buat. Suami kata, elok sikit. Pasal apa? Mak aku jenis orang mengajar Quran ni, tiba-tiba mak aku pula jadi masa. Dah, jin ni abang. Abang tak dengar tadi dia kata apa? Mak abang yang buat. Gaduh pula suami isteri. Lain kali dia kata apa? Abang ni memang lagu tu, sebab tu abang kuat marah. Sebab abang ni keturunan Saka. Gaduh tuan-tuan. Ni pesanan penaja, elok-elok ingat dah betul-betul. Jin dia punya hasrat dia dengan iblis ni adalah untuk memporak-perandakan, nak bagi pisah manusia ni. Jangan cepat percaya. Mana-mana Tok Bomo yang pergi kata, mendakwa kata orang ni buat, tuan-tuan ambil tong sampah, sangkut kepala Tok Bomo tu, tutup mulut dia Ustaz. Sebab dia adalah punca sekali lagi tuan-tuan berlaku pergaduhan. Dan yang terakhir tuan-tuan, nikmat apa? Nikmat minuman, nikmat makanan, nikmat penginapan dan nikmat sebagainya tuan-tuan. Az-Zamakhsyari berkata, anin na'im bermaksud apa? Segala seronok dan segala perbuatan berfoya-foya
yang menyibukkan kamu dari beramal dengan agama dan menurut titah perintahnya. Menurut Ar-Razi, golongan yang paling nyata akan disoal mengenai nikmat-nikmat tersebut ialah orang-orang kafir. Menurut satu pendapat yang lain, ayat ini umum, mencakupi orang mukmin pun sama, orang kafir pun akan ditanya. Mereka berhujah dengan beberapa hadis, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bahawa ia bertanya, nikmat apakah yang kami semua akan disoal? Nabi jawab, sedangkan kami telah diusir keluar dari kampung halaman kami dan segala harta kami lupus. Rasulullah menjawab, tempat berteduh yang kamu jadikan rumah-rumah, pokok-pokok dan khemah yang meneduhi kamu dari panas dan sejuk, serta air minuman yang sejuk ketika hari yang panas. Maknanya apa? Jangan cerita lah tak ada rumah, tak ada apa. Tempat hang berteduh tu pun akan ditanya. Rumah tak ada dah, tempat teduh tu. Pasal apa ambil teduh bawah pokok ni? Pokok ni siapa punya? Hang minta izin nak dekat tuan pokok ni untuk ambil berteduh? Yang tu pun Nabi kata akan ditanya. Minuman yang air sejuk kita minum, lega yang nikmat ni, hang bersyukur tak dengan air ni? Itu pun akan ditanya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Habis 8 ayat untuk surah At-Takatsur. Moga-moga kita mengambil manfaat, mengambil ibrah daripada segala-galanya tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, hadis Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa ma'a fi jasadih indahu quwwatun yaumih faka'annama hidatu lahu dunya bihadhafiriha. Barang siapa di antara kamu memulakan kehidupan pada waktu paginya dalam keadaan aman sejahtera, dalam kelompoknya, sihat tubuh badannya, cukup keperluan hariannya, maka seolah-olah ia telah dikurniakan dunia dan segala penjurunya. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan pada bulan hadapan. Bulan depan dah mula raya korban kan, 10 hari bulan raya korban. Berapa ekor sini? Kebau lagi? Kebau tak ada? Sini dia kan masyhur dengan kebau. Tak ada tu ni? Unta? Kancil. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kancil babu Azia lah tu ni. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah, kita jumpa. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.